bekalan perubatan dihantar melalui udara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, anda bersama saya Budi Sytawan Wahanafi dalam Dunia 10. Kita mulakan dengan perkembangan konflik di Gaza. Serangan kejam tentera Zionis Israel yang kini memasuki bulan kedua mengorbankan 16,248 mangsa. Jumlah itu termasuk 7,112 kanak-kanak dan 4,885 wanita. Manakala 43,616 lagi cedera. Menurut pejabat media, sejumlah 7,600 lagi masih hilang dan belum dapat dikesan. Serangan rejim Israel mengakibatkan kemusnahan infrastruktur yang meluas. Menurut Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, 1.7 juta individu kehilangan tempat tinggal akibat konflik berkenaan. Jordan menghantar 2 tan bantuan perubatan kepada Gaza menggunakan payung terjun. Pesawat tentera menggugurkan bekalan di udara menyasarkan beberapa kawasan di sekitar Gaza. Penghantaran itu disempurnakan semalam. Bantuan disalur berikutan bekalan perubatan terputus akibat serangan berterusan rejim Israel. Hanya sejumlah kecil hospital di Gaza masih beroperasi kerana yang lain telah dibom Israel selain kekurangan bahan api. Hospital kian sesak ekoran gelombang baharu mangsa cedera yang terus meningkat dari semasa ke semasa. Sementara itu, trak bantuan dilihat memasuki Gaza melalui lintasan Rafah. Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin berkata 80 trak membawa bekalan makanan, air, bantuan perubatan dan keperluan lain. Laporan PBB mendedahkan meskipun sebahagian bantuan berjaya masuk, namun pengagihan yang dikendalikan pihak PBB tergendala berikutan situasi yang tidak mengizinkan. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres memberi amaran ketenteraman awam di Gaza dijangka lumpuh sepenuhnya tidak lama lagi. Amaran dikeluarkan mengikut artikel 99 Piagam PBB. Ia membolehkan Setiausaha Agung menarik perhatian Majlis Keselamatan mengenai sebarang isu yang boleh mengancam keamanan dan keselamatan antarabangsa. Menurut jurucakap PBB, Stefan Dujarric, artikel tersebut sudah tidak digunakan sejak beberapa dekad. Guterres dalam sepucuk surat yang diutus kepada Majlis Keselamatan antara lain mengulangi desakan agar gencatan senjata kemanusiaan dikuatkuasakan di Gaza. Sementara utusan Palestin ke PBB, Riyad Mansour berkata diplomat Arab sedang menambah baik draft resolusi Majlis Keselamatan untuk menggesa gencatan senjata. Resolusi tersebut memerlukan sekurang-kurangnya 9 undi menyokong. Mansour berharap resolusi berkenaan tidak ditentang oleh Amerika Syarikat, Rusia, China, Perancis atau Britain. Bagi tujuan itu, Menteri-Menteri Arab akan berkunjung ke Washington untuk membincangkan perkara berkenaan. Agenda utama terarah kepada usaha menghentikan segera serangan berterusan tentera Israel terhadap orang awam Palestin di Gaza dan Tebing Barat. Ini menerusi gencatan senjata berkekalan. Sekurang-kurangnya 3 maut dan seorang kritikal dalam kejadian tembakan rambang di Universiti Nevada, Los Angeles, Amerika Syarikat. Turut maut suspek kejadian. Menurut Ketua Polis Las Vegas Metropolitan, Kevin McMahill, identiti suspek telah dikenal pasti namun ia tidak didedahkan sehingga waris dimaklumkan. UNLV campus police responded to the scene and engaged the suspect immediately right outside of Beam Hall. LVMPD officers also responded simultaneously.
I can tell you today, 3 of the victims are confirmed deceased. There is a 4th victim who suffered a gunshot wound and is now currently in Sunrise Hospital, upgraded to stable condition. Susulan insiden, universiti berdekatan ditutup dan penerbangan ke lapangan terbang terdekat juga digantung. Punca kejadian masih dalam siasatan. Sekurang-kurangnya 5 maut dalam kebakaran besar membabitkan sebuah bangunan bertingkat di Karachi di selatan Pakistan. Kebakaran itu memusnahkan ratusan kedai serta unit kediaman. Jurucakap polis Yasir Amir berkata kebakaran bermula daripada sebuah kedai di tingkat bawah bangunan sebelum merebak. Punca kebakaran masih belum diketahui dan merupakan kebakaran kedua seumpamanya dalam tempoh 2 minggu. Sementara itu, pegawai penyelamat Irsyad Bukti berkata sekurang-kurangnya 67 keluarga termasuk ratusan wanita dan kanak-kanak dipindahkan dari bangunan berkenaan. Operasi terbabit berlarutan selama beberapa jam. Tentera Amerika Syarikat akan menghentikan operasi keseluruhan kumpulan pesawat V-22 Osprey miliknya. Tindakan dibuat seminggu selepas pesawat sama terhempas di perairan Jepun. Tragedi itu mengorbankan 8 anggotanya. Komando Operasi Khas Tentera Udara Amerika Syarikat berkata komandannya Tony Bowenfin mengarahkan penangguhan operasi. Ini bagi mengurangkan risiko sementara siasatan diteruskan ke atas nahat pesawat V-22 Osprey di pantai Yakushima. Maklumat awal siasatan menunjukkan kegagalan material berkemungkinan menjadi punca nahas. Kerjasama dalam Pertubuhan Negara Pengeksport Petroleum OPEC Plus dibincangkan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuannya dengan Putera Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman di Riyadh. Pertemuan tersebut diadakan beberapa jam selepas Putin melakukan lawatan ke Emirat Arab Bersatu UAE. Ia diadakan susulan kejatuhan harga minyak mentah walaupun OPEC berikrar untuk mengurangkan pengeluaran bahan api itu. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov yang dipetik agensi berita Rusia sebagai berkata kerjasama dengan negara-negara OPEC Plus akan diteruskan. Ini termasuk dengan negara OPEC dan sekutu yang diketuai Rusia. Katanya negara anggota OPEC dan OPEC Plus bersetuju untuk memikul tanggungjawab bersama bagi mengekalkan kestabilan pasaran minyak mentah dunia. Putin yang jarang meninggalkan Rusia sejak pencerobohan di Ukraine pada Februari 2022 juga membincangkan isu Ukraine dan konflik di Gaza. Pentadbiran Kerajaan Rishi Sunak menerima tamparan hebat apabila Menteri Imigresen Britain Robert Jenrick meletak jawatan. Pengunduran dibuat susulan pertikaian berhubung dasar penghantaran pulang migran ke Rwanda. Peletakan jawatan itu dibuat selepas Perdana Menteri menolak tuntutan Jenrick supaya Britain menarik diri daripada Undang-Undang Hak Asasi Manusia Eropah untuk mengembalikan semula dasar menghantar pulang ke Rwanda. Jenrick berkata draft undang-undang baharu yang bertujuan untuk menghentikan kemasukan pendatang dari negara itu tidak memadai dan merupakan kejayaan harapan berbanding pengalaman. Pengunduran dibuat dengan alasan percanggahan pendapat yang ketara dengan pendekatan kerajaan terhadap dasar imigresen. Sementara itu, Setiausaha Dalam Negeri James Cleverly mengesahkan peletakan jawatan Jenrick. Jenrick kemudiannya memuat naik surat peletakan jawatannya di akaun media sosial miliknya. Pilihan raya Presiden Rusia ditetapkan pada 17 Mac tahun depan. Keputusan itu diluluskan sebulat suara di Parlimen dengan 162 undi diterima Majlis Persekutuan. Ketua Majlis Persekutuan Rusia, Valentina Matviyenko, keputusan itu bermakna kempen pilihan raya dilancarkan. Ставится на голосование
постановление Совета Федерации о назначении выборов президента Российской Федерации в целом. Документ номер 750. Tambahnya, untuk pertama kali, penduduk di wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhia dan Kherson di Ukraine yang berkongsi pentadbiran dengan Rusia dibenar untuk mengundi. Presiden Vladimir Putin belum mengesahkan secara rasmi hasratnya untuk bertanding bagi penggal baharu. Bekas Presiden Peru Alberto Fujimori akhirnya dibebaskan daripada hukuman penjara 25 tahun. Pembebasan diterima selepas Mahkamah Perlembagaan mengekalkan pengampunan yang diberi pada 2017 sebelum ia dibatalkan Mahkamah Agung. Pembebasan Fujimori disambut dua anaknya bersama kumpulan penyokong. Beliau yang menjadi presiden antara tahun 1990 hingga 2000 dilapor berada dalam keadaan uzur. Fujimori dipenjara pada 2009 atas kesalahan pembunuhan beramai-ramai menggunakan askar pada 1991 dan 1992. Antara 25 orang yang terkorban dalam misi anti peganas terbabit ialah kanak-kanak. Mahkamah Perlembagaan membebaskan beliau beberapa kali dengan kali terakhir tahun lalu atas sebab kemanusiaan. Namun ia dikecam kumpulan hak asasi manusia dan dipersetujui Mahkamah Agung. Atlet angkat berat negara Muhammad Anik Kasdan meraih pencapaian membanggakan apabila meraih 2 pingat pada kejohanan angkat berat antarabangsa di Doha, Qatar semalam. Badang negara berusia 21 tahun itu cemerlang selepas berjaya merangkul pingat perak acara Clean and Jerk kategori 61 kg serta pingat gangsa bagi acara keseluruhan. Atlet kelahiran Johor ini melakukan angkatan seberat 170 kg bagi Clean and Jerk dan 126 kg dalam saingan snatch sekaligus merekodkan angkatan keseluruhan 296 kg. Wakil Korea Utara Pak Myon Jin meraih emas berganda selepas melakukan angkatan keseluruhan 305 kg. Kejayaan Muhammad Anik menyaksikan beliau memperbaharui rekod kebangsaan 291 kg milik sendiri semasa memenangi pingat gangsa pada kejohanan angkat berat dunia 2023 di Riyadh, Arab Saudi pada September. Carlos Queiroz telah melepaskan jawatannya sebagai Ketua Jurulatih skuad kebangsaan Qatar. Keputusan itu dibuat tidak sampai 12 bulan selepas menandatangani kontrak 4 tahun bersama juara Piala Asia tersebut. Sebab sebenar pemergian Queiroz tidak didedahkan, namun Persatuan Bola Sepak Qatar dalam kenyataannya memaklumkan ia dibuat atas persetujuan bersama. Situasi itu dilihat menyukarkan usaha Qatar dalam saingan kelayakan Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. Bekas pengendali Real Madrid dan Portugal berusia 70 tahun itu mula membimbing Qatar pada Februari lalu selepas menggantikan Felix Sanchez. Dunia 10 berakhir di sini. Saya Budi Citawang Hanafi, dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.